Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang kelemahan sistem ekonomi kapitalis dan penyelesaian masalah asas ekonomi. Kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Pertama, kegiatan ekonomi yang tidak stabil. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil akan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang sentiasa berubah-ubah. Seperti orang ramai yang banyak membeli barang X, barang tersebut akan menjadi pilihan orang ramai, maka perniagaan tersebut mendapat keuntungan banyak. Tetapi, jika barang X tidak dibeli oleh orang ramai, maka perniagaan tersebut akan muflis dan akan mengakibatkan ekonomi negara terjejas. Yang kedua pula, agihan pendapatan yang tidak setara. Ini bermaksud persaingan bagi negara yang mengamalkan sistem ekonomi kapitalis ialah persaingan yang lebih memihak kepada golongan yang berada. Persaingan ini boleh menyebabkan jurang agihan pendapatan antara yang kaya dengan golongan yang miskin semakin besar. Oleh itu, orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin. Kesannya, apabila jurang agihan pendapatan yang besar wujud dalam kalangan masyarakat, ia boleh menjejaskan ketenteraman rakyat. seterusnya yang ketiga, Pasaran gagal menyediakan barang awam. Barang awam yang memerlukan kos yang tinggi dalam penyediaan dan sifat barang awam yang tidak tertakluk kepada prinsip pengecualian menyebabkan sistem ini gagal menyediakan barang awam. Barang awam disediakan oleh kerajaan untuk meningkatkan kebajikan masyarakat. Tetapi, bagi sistem ekonomi kapitalis, pengeluar hanya akan mengeluarkan barang yang memberi keuntungan kepada mereka sahaja. Seterusnya, wujudnya masalah monopoli yang merugikan. Monopoli ialah penguasaan penuh terhadap sesuatu barangan atau perkhidmatan dalam pasaran tertentu oleh seseorang atau sesebuah syarikat. Monopoli wujud akibat persaingan yang tidak sempurna dan menyebabkan pemonopoli menguasai sumber ekonomi untuk kepentingan sendiri dengan menghadkan keluaran untuk meletakkan harga yang tinggi. Contohnya, jika negara Malaysia adalah negara kapitalis dan tiada campur tangan dari pihak kerajaan dalam bayaran yang dikenakan untuk mendapatkan bekalan elektrik dari syarikat pemonopoli, maka harga yang dikenakan akan menjadi sangat tinggi sehingga menyebabkan ramai penduduk hidup tanpa bekalan elektrik kerana tidak mampu membayar harga yang tinggi. Akhir sekali, wujudnya masalah kesan luar negatif ataupun dikenali juga sebagai externality negatif. Masalah kesan luar negatif boleh ditakrifkan sebagai kesan sekunder yang disebabkan oleh aktiviti individu atau syarikat yang tidak bertanggungjawab terhadap semua akibat sosial atau alam sekitar daripada aktiviti yang dilakukan. Hal ini juga disebabkan oleh pelaku ekonomi yang mementingkan diri sendiri dan matlamat persendirian sehingga merugikan pihak lain. Contohnya, apabila sesebuah kilang membuang bahan sisa toksik di sungai bagi mengurangkan kos. Seterusnya, penyelesaian masalah asas ekonomi kapitalis. Berdasarkan dari segi apa jenis barang yang dikeluarkan, ia ditentukan oleh permintaan masyarakat. Ini bermaksud firma mengeluarkan barang melalui apa jenis barang yang masyarakat inginkan. Ini secara tidak langsung, jika sesuatu barang mendapat permintaan yang banyak, maka faktor pengeluaran untuk mengeluarkan sesuatu barang itu akan meningkat. Selain itu, dari segi berapa barang yang hendak dikeluarkan dalam sistem ekonomi kapitalis ini adalah melalui mekanisme harga yang menentukan kuantiti dan tingkat harga yang perlu dikeluarkan. Ini bermaksud permintaan masyarakat terhadap suatu barang akan menentukan berapa pengeluaran yang perlu firma keluarkan untuk suatu barang tersebut. Selain itu, harga juga akan menyelaraskan lebihan permintaan atau lebihan penawaran. Jika lebihan permintaan terhadap sesuatu barang seperti lebihan penawaran terhadap pensel, maka firma akan mengurangkan harga pensel tersebut untuk mengurangkan lebihan penawaran.
Bagi lebihan permintaan, firma akan menaikkan harga. Sebagai contoh, jika permintaan terhadap kasut meningkat, maka firma akan meningkatkan harga bagi menyelaraskan lebihan permintaan. Seterusnya, yang ketiga, bagaimana suatu barang itu dikeluarkan. Suatu barang itu dikeluarkan berdasarkan mekanisme harga. Mekanisme harga ini berfungsi dalam menentukan harga faktor pengeluaran. Berdasarkan mekanisme harga, pengeluar dapat menentukan kaedah pengeluaran yang terbaik, iaitu kaedah intensif buruh atau intensif modal untuk mengeluarkan barang dengan harga yang kos yang terendah. Yang keempat, untuk siapa barang itu dikeluarkan. Dalam sistem kapitalis, mekanisme harga menentukan corak agihan pendapatan seseorang individu dan ia juga akan memberi kesan kepada kuasa beli pengguna. Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh seseorang, semakin banyaklah barang yang boleh dimiliki oleh individu tersebut. Thank you.